Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents VMY. Isu kelewatan proyek pembangunan di Sabah kembali menjadi perhatian selepas timbalan Ketua Menteri 3 Datuk Shah Helmi Yahya mendedahkan beberapa faktor utama yang menyebabkan proyek persekutuan di negeri ini tergendala. Masalah tanah, anggaran kos yang melebihi budget, serta proses semakan semula proyek antara punca utama yang telah dikenal pasti. Ini bukanlah isu baru dan jika kita perhatikan sejak rancangan Malaysia ke-10, RMK-10 hinggalah yang ke-12, RMK-12, masalah yang sama terus berulang. Jadi timbul persoalan, adakah kita tidak belajar daripada kesilapan lalu atau ada faktor lain yang lebih besar sedang bermain di belakang tabir? Dalam mesyuarat yang diadakan pada Januari lalu, Datuk Shah Helmi menekankan bahawa pemantauan berkala akan dibuat setiap bulan bagi mempercepatkan pelaksanaan projek persekutuan di Sabah. Ini satu langkah baik, tapi kita semua tahu bahawa mesyuarat demi mesyuarat tidak akan membawa sebarang makna jika pelaksanaan di lapangan masih lagi perlahan. Berapa banyak projek yang tertangguh di Sabah akibat faktor yang sama? Berapa banyak janji yang telah dibuat tetapi masih belum ditepati? Kalau kita lihat kepada faktor kelewatan, masalah tanah selalu menjadi isu utama. Ini bukan sahaja berlaku di Sabah tetapi juga di banyak negeri yang lain. Tapi peliknya, mengapakah di tempat lain penyelesaian boleh dicapai lebih cepat sedangkan di Sabah ia terus menjadi alasan yang utama? Adakah ini berkaitan dengan pemilikan tanah yang rumit atau ada pihak tertentu yang mengambil kesempatan? Kita semua tahu bahawa tanah di Sabah mempunyai sejarah panjang berkaitan hak pemilikan termasuklah isu hak adat. Tapi itu tidak seharusnya menjadi alasan berterusan yang menyebabkan rakyat Sabah ketinggalan dalam aspek pembangunan. Satu lagi faktor besar adalah anggaran kos yang melebihi budget. Ini juga bukan perkara baru. Kita selalu dengar tentang projek yang terbengkalai kerana budget asal tidak mencukupi, lalu terpaksa dikaji semula. Ini menunjukkan ada kelemahan besar dalam perancangan awal. Kalau kita bandingkan dengan projek di negeri lain seperti Lebuh Raya Pan Borneo di Sarawak yang jauh lebih maju berbanding Sabah, mengapakah ini berlaku? Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi sendiri pernah mengakui bahawa perubahan kaedah pelaksanaan projek menjadi punca kelewatan. Tapi siapa yang membuat keputusan ini? Dan mengapa keputusan itu diambil tanpa mengambil kira implikasi jangka panjang? Tidak cukup dengan itu, kita juga berdepan dengan masalah kontraktor. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof pernah menyebut bahawa kontraktor yang dilantik sering berdepan cabaran kewangan, kurang kepakaran atau menghadapi kekurangan bahan binaan. Ini sesuatu yang sukar diterima. Bagaimana mungkin kontraktor yang tidak berkelayakan diberi projek besar? Adakah proses tender benar-benar telus atau ada permainan politik di sebalik pemilihan kontraktor ini? Kita tidak boleh lupa bahawa Sabah pernah mencatat skandal rasuah terbesar melibatkan Jabatan Air Negeri Sabah pada tahun 2016, di mana pegawai tinggi ditahan dengan wang tunai berjuta-juta ringgit. Kes ini membuktikan bahawa ada elemen ketirisan yang berlaku dalam projek pembangunan di negeri ini. Jadi, adakah perkara yang sama masih berlaku dalam projek-projek yang sedang berjalan? Rakyat berhak untuk mengetahui ke mana perginya uang mereka dan mengapa projek yang sepatutnya siap dalam tempoh tertentu masih lagi tergendala. Selain itu, faktor politik juga perlu diberi perhatian. Adakah projek ini benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan rakyat atau ada kepentingan politik di sebaliknya?
Kita pernah dengar tentang cadangan pemindahan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ke Kimanis. Proyek ini menimbulkan banyak persoalan. Adakah ia benar-benar diperlukan atau ada pihak tertentu yang akan mendapat manfaat lebih besar daripadanya? Satu lagi isu yang sering menjadi perhatian ialah proyek Trans Sabah Gas Pipeline ataupun TSGP. Proyek ini sepatutnya siap dalam tempoh 36 bulan tetapi hanya mula beroperasi selepas hampir 10 tahun. Kenapa? Masalah pampasan tanah, sekatan jalan oleh komuniti tempatan, dan cabaran alam sekitar tidak dapat diselesaikan lebih awal. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak kena dalam pengurusan proyek di Sabah. Jika setiap kali ada proyek besar diumumkan tetapi akhirnya tertangguh, sampai bila rakyat Sabah harus bersabar? Adakah kita hanya akan menerima alasan demi alasan, sedangkan negeri lain terus maju? Persoalannya sekarang, sampai bila isu ini akan berterusan? Adakah pihak berkuasa benar-benar serius dalam menangani kelewatan ini atau hanya memberi jawaban standar setiap kali diajukan soalan? Dan yang lebih penting, adakah rakyat Sabah akan terus berdiam diri atau sudah tiba masanya untuk menuntut hak mereka dengan lebih lantang? Apakah pendapat Anda semua? Kongsikan pendapat Anda, ulaskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY. Sekian sahaja isu dan ulasan kita pada video kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih semua.